Salam sejahtera. Berlaku satu kejutan besar di negeri Perlis. Ada kabar angin yang sedang bertiup kencang mengatakan bakal ada rombakan kabinet di Perlis. Yang lebih mengejutkan, spekulasi dan kabar angin mengatakan silap-silap hari bulan, Menteri Besar Perlis yang terpalit dengan beberapa isu SPRM kini mungkin akan dipecat dan ditukar oleh orang lain. Adakah itu benar? Dan adakah bakal berlaku pula perebutan Menteri Besar, jawatan Menteri Besar antara Parti Bersatu dan Parti PAS? Karena sebelum ini kita tahu, Parti Bersatu seakan-akan belum ada satupun Menteri Besar yang datangnya daripada Parti Bersatu. Hanya satu yang mereka mengharapkannya, yaitu di Perlis. Kalau Bersatu dapat Menteri Besar Perlis, mungkin ada harapan bagi mereka menguasai Perlis dan mendapat laba di sana. Tetapi kalau PAS dapat lagi, nampaknya Bersatu makin tenggelam dalam dunia gabungan Perikatan Nasional. Dan silap-silap hari bulan bukan saja Menteri Besar yang tak dapat diperoleh, silap-silap pengerusi, jawatan pengerusi Perikatan Nasional juga bakal dirampas oleh Parti PAS yang mungkin akan menyebabkan Muhyiddin tinggal kenangan dan Parti Bersatu hanya tinggal melukut di tepi gantang. Kalau itu berlaku, kesianlah Parti Bersatu dan mereka hanya akan menjadi penumpang di Perikatan Nasional. Tapi sekarang ini belum terjadi. Cuma yang mengejutkan kita, ada mesyuarat besar Perikatan Nasional yang dibuat di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis. Persoalan ini tular di media sosial. 4 gambar yang dikatakan merupakan mesyuarat Perikatan Nasional PN di Perlis. Menerusi perkongsian pengguna X, AIMDN, mesyuarat gabungan itu didakwa berlangsung di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis. Kelihatan dalam gambar yang tersebar itu ialah pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli merangkap pengerusi PN Negeri. Semalam Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu melawat Perlis sehingga mengundang desas-desus mengenai perubahan kepimpinan Menteri Besar Perlis dalam masa terdekat. Bagaimanapun, Muhyiddin menafikan kabar angin itu dan memberitahu media kehadirannya ke Perlis adalah untuk menziarahi Tuanku Said Sirajuddin putra Jamalulain yang sebelum ini menjalani pembedahan di Hospital Tuanku Fauziah Kangar. Jelasnya lagi, sudah kebetulan berada di Perlis, dia bertemu Menteri Besar, pimpinan Bersatu, pimpinan Perikatan Nasional. Dia juga menghadiri program Semarak Kasih bersama masyarakat di Kampung Warna-Warni, seberang ramai di Kuala Perlis. Saudara-saudara sekalian, mesyuarat Perikatan Nasional buat kat Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis ini boleh ke, kata AIMDN. Yang dia tanya ialah, bolehkah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis ni buat dijadikan mesyuarat tempat mesyuarat Perikatan Nasional? Itu persoalan dia. Kamu jawablah sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim, kerajaan Madani, kerajaan perpaduan menang, kalahkan persepsi, kalahkan naratif Mahathir Mohamad dan juga Muhyiddin Perikatan Nasional. Apabila hari ini media asing memuji langkah kerajaan menarik pelabur. Saudara, ada beberapa laporan sebelum ini yang pernah saya bacakan ketika kempen pilihan raya. Ada pemimpin Perikatan Nasional tu yang tak sedar diri, kata laporan tersebut. Laporan itu kata mungkin Muhyiddin terlebih perasan di Sungai Bakap. Sehingga di dalam laporan itu di Harapan Daily menulis Muhyiddin seperti seakan-akan masuk bakul angkat sendiri apabila beliau turut mencadangkan mengajar kerajaan sekarang
bagaimana mentadbir negara. Walhal, kata netizen, yang pernah rakyat mengangkat bendera putih, yang pernah digelar sebagai kerajaan gagal, Perdana Menteri gagal, adalah Muhyiddin Yassin. Jarang sekali kita mendengar Muhyiddin Yassin diiktiraf oleh mana-mana kerajaan, mana-mana negara, luar negara, apalagi diangkat sebagai top 10 dalam pemimpin berpengaruh. Tapi Anwar Ibrahim tak payah cakaplah. Beliau tak masuk bakul angkat sendiri kerana diiktiraf oleh begitu banyak pengiktirafan diterima, termasuklah media asing. Yang terkini, langkah yang diambil oleh Perdana Menteri untuk menarik pelaburan dalam sektor bernilai tinggi seperti semikonduktor dan teknologi digital meraih pujian Forbes baru-baru ini. Menerusi artikel pada 10 Julai lalu, penulisnya Benjamin Leke turut memuji tindakan Malaysia dalam menangani ketidakcukupan dengan memperkenalkan beberapa siri cukai baharu sambil mengoptimumkan kos di tengah-tengah cabaran yang berterusan. Mengulas artikel di majalah itu, pengarah urusan SPI Asset Management Stephen Innes berkata, suatu yang agak berbeza apabila melihat fokus ditumpukan kepada persekitaran yang lebih positif dan bukannya badai politik. Menurut Innes, selain pelaksanaan fiskal yang berhemat dan subsidi langkah penting kerajaan, yang dilihat menyerlah adalah peralihan kepada bidang semikonduktor. Beliau berkata, Malaysia yang sebelum ini pernah dikenali sebagai lembah Silicon Timur, sebelum Taiwan dan Korea Selatan mengambil alih penerajuan industri chip, berhasrat untuk mengembalikan semula era kegemilangannya. Menumbuhkan pasukan petugas semikonduktor baharu menunjukkan komitmen Malaysia untuk meningkatkan industrinya daripada pemasangan hinggalah kepada pembuatan berteknologi tinggi. Dengan ekosistem semikonduktor mantap yang telah sedia ada, Malaysia berada pada kedudukan baik untuk menarik pelaburan yang besar, terutamanya dalam bidang sektor bernilai tinggi seperti pembuatan semikonduktor. Langkah strategik yang diambil Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menyokong potensi Malaysia untuk menjadi kuasa semikonduktor di rantau ini, katanya dipetik bernama. Sementara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, artikel itu membayangkan bahawa agenda reformasi kerajaan telah mula disedari oleh pihak luar. Ini akan membantu membina kredibiliti pentadbiran sekarang dalam usaha mereka untuk menarik pelabur dan perniagaan asing untuk melabur di Malaysia. Negara kita sememangnya mempunyai apa yang diperlukan mereka untuk melabur dan berkembang maju apabila kerajaan menyusun semula keutamaan perbelanjaan untuk meningkatkan produktiviti negara dalam jangka masa sederhana sehingga jangka masa panjang, katanya. Dalam masa sama, Afzanizam berpendapat pembaharuan biasanya dikaitkan dengan langkah-langkah yang tidak popular. Tambahnya, kerajaan yang diterajui Anwar sekarang cukup berani untuk menyahut cabaran sambil pada masa yang sama memastikan agenda reformasi akan dilaksanakan pada kadar yang sewajarnya. Saya percaya itulah fokus-fokus yang menarik perhatian Forbes, memandangkan potensi besar ekonomi Malaysia, katanya lagi. Sekian untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini dan jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akhirnya Anwar Ibrahim ambil keputusan paling mengejutkan Muhyiddin. Anwar Ibrahim mendedahkan tadi, saya ulang sedikit supaya tahu apa yang berlaku. Anwar Ibrahim telah dedahkan pada tahun 2022, kerajaan pada waktu itu dipimpin oleh Perikatan Nasional dan Gabungan Barisan Nasional. Pada waktu itu, Pakatan Harapan adalah pembangkang. Anwar Ibrahim telah katakan mereka sebenarnya telah mengusulkan supaya Akta Anti Lompat Parti yang mempunyai kelemahan besar
yaitu kelompangan, yang mana apabila seorang ahli parlimen menyatakan sokongan kepada pihak lawan ataupun kerajaan ataupun pembangkang tanpa mengikut blok mereka, patutnya, kata Pakatan Harapan pada waktu itu, turut dianggap lompat parti. Tetapi pada waktu itu, usul itu ditolak. Hanya orang yang lompat parti, pindah parti yang dianggap sebagai lompat parti. Yang mengubah sokongan tidak dianggap lompat parti. Tapi itulah yang berlaku. Kelemahan besar itulah yang tidak dapat dihidu oleh kerajaan pada waktu tersebut. Akhirnya sekarang yang terpaksa memperbaikinya, siapa lagi kalau bukan Anwar Ibrahim? Itulah sebabnya waktu Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, kali pertama beliau angkat sumpah, ada menggelar Anwar Ibrahim sebagai tukang baik rumah. Orang yang rosakkan Malaysia, Anwar Ibrahim yang baiki. Orang yang habiskan duit negara, Anwar pula yang kena cari duit balik. Orang yang berutang bertriliun ringgit, berbilion, bertriliun ringgit, Anwar pula yang terpaksa bayar hutang negara. Sekarang, apabila Anwar Ibrahim mencari alternatif untuk membayar hutang yang mereka buat melalui penyasaran subsidi diesel bersasar, pelaksanaan subsidi diesel bersasar, mereka pula marah dengan Anwar Ibrahim. Yang dulu kau buat hutang tak marah pula kan? Orang yang nak bayar pula kau marah. Nanti kalau dah jadi tiba-tibalah ditakdirkan Perikatan Nasional jadi kerajaan, harap-harap nanti mereka ubahlah subsidi diesel bersasar tu. Jangan pula tiba-tiba dulu marah-marah, sekarang dia guna juga cara tu untuk bayar hutang. Tapi tak apalah, hari ini Anwar Ibrahim kata, kerajaan sedia perbaiki kelompangan akta anti lompat parti. Maknanya, orang yang buat, macam yang saya cakap tadi, orang yang buat kesilapan Anwar Ibrahim juga yang kena baiki. Orang yang bayar hutang tu Anwar Ibrahim. Nah, yang lain suka-suka aja buat hutang. Baru-baru ini pula kita dikejutkan dengan kenyataan daripada Wan Faisal apabila beliau kata, boleh buat pinjaman, MHB boleh buat pinjaman. Aduh, punyalah orang marah. Netizen kecam Wan Saiful habis-habisan sebab cara dan cadangan itu betul-betul kata mereka sampah. Buat apa nak tambah lagi hutang? Negara dah berhutang 1.5 triliun. Nak tambah hutang lagi buat apa? Kenapa? Kata mereka, cari pelabur supaya tak payah berhutang, kata mereka lagi. Tapi itulah, kadang-kadang mereka ni hanya tahu cadang, tapi cadangan tu tak boleh pakai pun. Nah, mereka selalu mengecam, mengeji, mengejek, menghina Rafizi Ramli sebagai Raja Formula. Tapi tahukah mereka bahawa sekurang-kurangnya formula yang diberikan oleh Rafizi itu berguna dan praktikal berbanding dengan cetak uang banyak-banyak, cetak uang tunai banyak-banyak, buat pinjaman banyak-banyak, itulah gila, tak boleh pakai, tak tahulah. Okey, baik saudara, bercakap kepada pemberita selepas menunaikan solat Jumaat hari ini, Anwar berkata, PH pada tahun 2022 pernah mengusulkan supaya pindaan dibuat kepada akta tersebut. Namun ditolak oleh kerajaan ketika itu. Kalau dia nak pindah, kita boleh bincang, kata Anwar Ibrahim. Menurut Anwar, PH pernah mencadangkan supaya mana-mana wakil rakyat yang dipecat atau dibuang oleh parti mesti mengusungkan kerusi masing-masing. Tetapi tidak disetujui oleh kerajaan masa itu yang turut dianggotai oleh Bersatu, PAS dan Barisan Nasional. Sebab dia masa tu, kata Anwar, orang UMNO masuk parti dia. Jadi bagi saya kalau nak pindah boleh. Kita bincang supaya siapa sahaja tidak terkecuali, kata Anwar. Dahulu dia pembangkang menentang, ramai tak tahu, katanya. Selasa lalu, Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul memutuskan 6 ahli parlimen bersatu yang berpaling tadah tidak perlu mengosongkan kerusi mereka. Menurutnya, keputusan yang berdasarkan perkara 49 dalam kurungan E, Perlembagaan Persekutuan itu dibuat untuk memastikan kestabilan politik. Saudara-saudara sekalian, walaupun keputusan itu dikritik pelbagai pihak, termasuk Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh,
yang menyifatkan akta anti lompat parti diluluskan di Parlimen sia-sia, tetapi harus diingat, akta anti lompat parti itu siapa yang luluskan? Ini pun perlu dijawab oleh Ketua Pemuda UMNO ini, Akmal Saleh. Janganlah sampai memalukan kerajaannya Anda turut ada di sana, YB Akmal Saleh. Janganlah memalukan komponen komponen kerajaan perpaduan ni. Saudara-saudara sekalian, apa yang dinyatakan oleh netizen, beberapa komen kata, pembangkang ni kalau dah tahu RUU anti lompat parti itu ada kelemahan, kenapa diluluskan? Buatlah hingga sempurna. Dah kena batang hidung nak tuding jari kepada orang lain. Baca perlembagaan sampai habis dan faham, kata Purple Mouse. Ketua Rominami kata, jangan cuba nak spin sana sini. Rakyat ada akhlak dan pemikiran yang cukup untuk tajam untuk menilai apa yang kamu lakukan sekarang. Harap-harap benda ini tak makan diri satu hari nanti, kata beliau. Jimmy Page kata, memang begitulah penyakit dalam politik Malaysia, kata beliau lagi. 6 ahli parlimen tu gugur keahlian, tak payah tipu kata dia dipecat, katanya. Gugur keahlian dengan pecat itu tak tahulah sama kata. Anda fikirlah sendiri. Pada pendapat saya, gugur keahlian dengan pecat itu macam sama dia kan. Siapa yang kalau digugurkan, bukankah itu dipecat? Kalau dipecat, bukankah itu hilang keahlian? Entahlah, saya pun tak fahamlah apa yang Jimmy Page kata ini. Kota Rominami kata, rakyat dah semakin mual dengan tindak tanduk ahli politik sekarang. Mengulangi benda yang berulang-ulang, katanya lagi. Nah, kalau tidak mau berulang-ulang, bagus kita sokonglah apa yang Anwar Ibrahim kata. Akta anti lompat parti ini perlu diperbaiki. Jangan lagi menyalahkan Anwar Ibrahim. Kamu salahkan orang yang meluluskan akta anti lompat parti ini dulu, yaitu Kerajaan, Perikatan Nasional, PAS, Bersatu, dan BN pada waktu itu. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya sekali lagi di Nazilin Unity Channel. Jangan marah-marah, jangan suka-suka, jangan gaduh-gaduh. Dalam dunia politik memanglah ada perbezaan pendapat, ada perbezaan hujah, perbahasan yang ada, pastinya perbezaan satu persatu. Mungkin Anda suka Perikatan Nasional, Anda suka Pakatan Harapan, Anda suka Barisan Nasional, Anda suka PAS, Anda suka PKR dan sebagainya. Semua itu adalah ragam dalam politik dan tentulah ia akan membuat pelbagai pendapat dan juga pelbagai perbezaan pemikiran. Hari ini sudah dibuktikan melalui pendedahan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, yaitu Perikatan Nasional selama ini rupa-rupanya melakukan satu kesilapan yang besar sehingga menyebabkan 6 ahli parlimen bersatu kekal sebagai ahli parlimen. Anwar Ibrahim dedah, dia kata sudah cadang dulu pindah, tapi tak dipersetujui kerajaan ketika itu. Semua ini merujuk kepada kelompangan yang berlaku dalam akta anti lompat parti. Pada waktu itu, Pakatan Harapan pembangkang sudah menyadarinya. Mereka sudah tahu ada kelompangan di sana, tetapi kerajaan ketika itu tidak mengambil peduli. Bahkan mereka dengan sombong mengatakan bahwa tak perlulah. Jadi itu sebabnya apa yang berlaku sekarang itu ialah apa yang mereka tabur itulah yang mereka tuai. Pembangkang dilihat terus menyalahkan kerajaan hari ini, walaupun sebenarnya mereka ketika menjadi kerajaan yang meluluskan undang-undang berkaitan anti lompat parti tersebut. Bukan Anwar Ibrahim, bukan kerajaan Madani perpaduan sekarang. Walau bagaimanapun, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan sedia berbincang bagi meminda akta lompat parti untuk memperbaiki kelompangan yang terdapat dalam undang-undang berkenan. Beliau berkata, Pakatan Harapan PH pada tahun 2020 pernah mengusulkan supaya pindaan dibuat kepada akta terbabit, namun ditolak oleh kerajaan ketika itu. Dulu kita cadang supaya mana-mana yang ditolak dibuang oleh parti, ditolak mengosongkan kerusi. Tapi tidak disetujui oleh kerajaan masa itu.
Ini yang betul-betul membuatkan ramai penganalisis politik, pemerhati politik jadi bingung. Agak-agak pada waktu itu apa yang difikirkan oleh kerajaan pada pimpinan pada waktu itu? Apakah yang mungkin mereka sedang imajinasikan? Adakah mereka yakin 100% tiada yang akan mengalihkan sokongan? Sehingga mereka berani pula menolak usul pembangkang Pakatan Harapan pada waktu tersebut. Jadi itulah, mereka yang buat, mereka yang salahkan orang, mereka yang salah mentafsir masa depan, mereka pula yang menyalahkan orang. Nah, sekarang ini apa yang sudah berlaku, akhirnya makan diri Perikatan Nasional. Kata Anwar Ibrahim lagi, beliau menambah, sebab dia masa tu orang UMNO masuk parti dia. Jadi, bagi saya, kalau nak pindah boleh, kita bincang supaya siapa saja tidak terkecuali. Dahulu dia pembangkang menentang, ramai tak tahu katanya. Perdana Menteri berkata demikian ketika ditemui selepas menunaikan solat Jumaat di Surau An-Najah, Persin 9 di Putrajaya hari ini. Saudara-saudara sekalian, apa yang paling mengejutkan kita ialah apabila Anwar Ibrahim mendedahkan perkara ini. Ramai, terutamanya penyokong Perikatan Nasional yang mungkin tidak sedar tentang hal ini. Mereka mungkin termakan hasutan, termakan penipuan sebaruh benar yang didedahkan atau disebarkan oleh para pemimpin mereka. Rupa-rupanya, kelompangan, masalah, kelemahan, dan juga masalah Akta Anti Lompat Parti itu bukan disebabkan oleh Speaker Dewan Rakyat, bukan juga disebabkan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim, tetapi disebabkan oleh kerajaan terdahulu pada waktu itu, yang mana pemimpinnya daripada Perikatan Nasional pada waktu itu dan juga gabungan dengan Barisan Nasional. Mereka lah yang menolak usul untuk pindaan dibuat atas akta terpabit untuk memperbaiki kelompangan yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Namun, pada waktu itu mereka menolak usul tersebut. Jadi akhirnya sekarang makan diri. Sila share video ini supaya lebih ramai orang yang tahu dan lebih ramai orang yang bertaubat, tak lagi menyalahkan kerajaan yang ada sekarang, terutamanya Anwar Ibrahim, dan yang lebih penting lagi terhadap Speaker Dewan Rakyat. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Satu lagi berita mengejutkan kita semua ialah timbul semula isu pemecatan Menteri Besar Perlis. Wow, kabar angin ini mula bertiup semula. Kalau sebelum ini kes membabitkan anak Menteri Besar Perlis telah tular di media sosial dan telah disiasat oleh SPRM berkait dengan beberapa salah laku seperti penipuan dokumen yang mana telah mengejutkan seluruh Malaysia. Hari ini, sekali lagi, desas-desus ataupun berita mengejutkan kita semua. Kabar angin mengatakan bahawa berlaku perubahan Menteri Besar Perlis atau pemecatan Menteri Besar Perlis. Tapi, apa komen daripada Muhyiddin selaku pengerusi Perikatan Nasional? Tapi sebelum itu, pada pendapat anda, wajarkah Menteri Besar Perlis yang mempunyai terpalit dengan kes mahkamah anaknya itu letak jawatan dan digantikan oleh orang lain kerana serba sedikit atau sekurang-kurangnya secara sikit telah menjejaskan kekuatan Perikatan Nasional di negeri tersebut. Namun, kata Muhyiddin Yassin, desas-desus perubahan Menteri Besar Perlis adalah spekulasi semata-mata. Maknanya, Muhyiddin menafikan desas-desus tersebut. Desas-desus berhubung perubahan kepimpinan Menteri Besar Perlis
Muhammad Syukri Ramli dalam masa terdekat adalah bersifat spekulasi semata-mata. Malah, kata Muhyiddin, kabar angin itu juga tiada kaitannya dengan lawatan pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin ke negeri itu pada kemarin. Muhyiddin berkata, kehadirannya ke Perlis adalah menziarahi Raja Perlis, Tuanku Said Sarejuddin Putra Jamalul Lail, yang sebelum ini menjalani pembedahan di Hospital Tuanku Fauzia Kangar. Kata Muhyiddin lagi, kedatangan saya ke Perlis bukan bertujuan hendak endorse, menyokong sesiapa atau apapun, dan tidak ada kaitannya kedatangan saya hari ini dengan soal kepimpinan negeri yang sedia ada, kata beliau lagi. Biasanya segala desus-desus itu hanyalah spekulasi semata-mata. Kerana yang pertamanya saya datang kerana hendak menziarahi Tuanku Raja Perlis, jadi sudah kebetulan berada di sini, maka saya pun berjumpa Menteri Besar, pimpinan Bersatu, pimpinan Perikatan Nasional, serta menghadiri program pada petang ini juga, kata Muhyiddin. Namun demikian, untuk makluman anda semua di Malaysia ini, kabar angin sudah banyak kali terbukti benar, dan kabar benar sudah terbukti boleh berubah tidak benar. Jadi, jangan terus dibuang, jangan terus percaya bahawa kabar angin itu tidak betul kerana sudah terbukti banyak kali kabar angin akhirnya jadi benar, perkara yang dinafikan akhirnya benar-benar berlaku. Muhyiddin juga berkata, tujuannya meluangkan masa hadir ke Perlis bersama istrinya adalah disebabkan sudah lama tidak melawat Perlis selepas kali terakhir berbuat demikian ketika kempen pilihan raya. Kata Muhyiddin, itulah tujuan saya datang kerana sudah lama tidak dapat datang dan kali terakhir saya hadir ke negeri ini adalah sebelum PRU lalu. Jika tidak ada perubahan apa-apa pun yang berlaku, jadi tiada perubahan dalam kepimpinan negeri ini kerana saya tahu Perlis sudah pun ada kerajaan negeri sendiri, sudah ada menteri besar, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.